Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dinowo Channel. Okey, hampa tengok hari ni apa yang saya nak kongsikan dengan hampa adalah berkaitan dengan kita punya air filter. Jadi saya nak buat tutorial hari ni bagaimana kita nak cuci air filter. Namun kalau dalam episod sebelum ni hampa nampak saya ada repair saya punya meter, tapi hari ni pun saya sebenarnya pagi tadi saya ada repair meter motor saya ni. Saya buka semula dan saya ada buat sikit repair dekat bahagian saya punya sensor, yang mana kita punya sensor untuk speedometer ni dia ada problem sikit. Jadi kalau hampa yang mungkin berminat nak tahu tentang macam mana cara untuk kita buka meter secara keseluruhannya dan macam mana kita rectify isu sekiranya kita punya speedometer bahagian kita punya sensor modul kita ada problem, hampa boleh bagi komen kat bawah. Jadi saya akan buat video sekiranya ada ramai permintaan untuk tengok macam mana cara kita buka kita punya meter secara keseluruhan untuk kita repair. Tapi untuk episod hari ni, apa yang saya nak buat adalah saya nak kongsikan dengan hampa macam mana cara untuk kita buat maintenance kita punya air filter. Okey, jadi kita akan buka sekejap lagi air filter kita, yang mana bateri saya tak akan buka sebab kita nak start motor kita hari ni. Yang mana dalam episod sebelum ni pun saya ada tunjukkan kat hampa macam mana kita buat cleaning untuk kita punya throttle body menggunakan throttle body cleaner. Hari ni pun kita akan buat benda yang sama. Cuma hari ni additional sikit, saya akan tunjukkan kat hampa macam mana saya cuci saya punya air filter yang kita pakai. Inilah dah bahagian yang kita buka. Tinggal dia punya ducting ni saja. Okey, hampa tengok untuk saya buka ni. Okey, bila kita buka ducting dia ni, inlet ducting ni hampa kena buka, dia pasang sekali dengan kita punya air filter. Kalau hampa tengok air filter yang warna ungu ni, okey, yang ni adalah air filter jenis KNN. Okey, yang mana saya pakai KNN ni dah masuk lebih kurang 5 bulan kot, 6 bulan lebih kurang macam tu. Dia punya mileage pun dah lebih daripada 20,000 saya pakai. Alhamdulillah, so far memang performance sangat-sangat okey. Okey, jadi cuma kita perlu cuci macam biasa. Minyak kat bawah tu kita akan cuci bagi habis dulu. Sekejap lagi saya akan buat sedikit cleaning untuk kita punya injector, yang mana kita akan buat injector cleaner melalui kita punya throttle body. Kita akan sumbak masuk buat secara manual. Okey, kalau hampa tengok kat sini macam saya share dengan hampa dulu. Okey, comparison antara tiga kita punya air filter ni. Yang saya pakai memang yang ni yang genuine, yang standard. Yang ni yang kita punya pakai Espada, yang ni kita pakai KNN. So far tiga-tiga ni memang dia punya performance berbeza. Okey, yang paling bagus yang saya pakai setakat ni dari segi dia punya acceleration dengan juga dia punya top speed, yang ni saya rasa lebih sedap lagi. Yang standard mungkin selepas hampa dah cuci dia punya performance akan drop disebabkan oleh beberapa faktor yang saya akan cerita kat hampa. Yang ni dia memang lawah kau-kau, tapi dia mungkin ada sedikit kekurangan yang akan mungkin juga saya akan kongsikan dalam video saya hari ni dekat hampa. Yang mana hampa dah tengok dalam video sebelum ni yang saya beritahu kat hampa, hampa boleh lempak buang ke apa semua. Mungkin hampa dah dengar dalam episod sebelum ni, dan episod kali ni saya akan cerita lagi sekali bagi hampa faham, bagi hampa tengok betul-betul dan hampa boleh buat pilihan lah. Okey, so sekarang ni dalam proses untuk kita buat cleaning untuk kita punya air filter. Apa yang kita perlukan hari ni adalah beruih gigi. Okey, yang ni kita perlukan vacuum, plastik, kita perlukan satu kain, dan juga yang ni adalah throttle body cleaner ataupun kita punya chalk cleaner ni, yang mana hampa boleh dapatkan daripada DIY. Okey, yang ni adalah basic benda yang hampa boleh guna untuk cuci secara dry. Okey, kecuali kalau hampa nak basuh, ini adalah washable punya air filter. Kalau hampa pakai jenis KNN, yang ni adalah washable punya. Kalau hampa tengok material dia memang hampa boleh basuh, tapi hari ni saya takkan basuh dia. Okey, sebab saya tak mau ambil masa yang lama. Saya akan tunjukkan kat hampa macam mana kita nak buat dry cleaning ataupun kita nak cuci secara kering ni. Okey, yang ni untuk air filter. Sekarang ni kita akan buat dulu, kita akan cuci air box kita, dan kita akan cuci kita punya throttle body ni menggunakan throttle body cleaner ni. Okey, so kalau hampa tengok daripada bahagian sebelah sini, apa yang saya buat sekarang ni adalah saya letakkan bateri ni, okey, di atas kerusi yang saya layerkan 4 layer kerusi. Jadi kalau hampa tengok, ini adalah teknik untuk hampa buat cleaning untuk throttle body, sebab hampa perlu hidupkan enjin. Sebab bila hampa nak sembok masuk kita punya throttle body cleaner ni, kita perlu sembok dalam keadaan enjin kita dihidupkan. Okey, yang pertama. Yang keduanya, kalau hampa tengok pada bahagian dalam ni, okay, sekarang bahagian dalam ni kalau hampa tengok memang berminyak. Jadi untuk cuci minyak dalam bahagian dalam kita punya airbox ni, kita perlukan kain. Sebaiknya kain ni adalah kain yang jenis yang serap minyak ataupun yang tak berbulu lah. Okay, jadi kalau hampa tengok bahagian bawah ni, saya masukkan kain. Saya perlu cuci sampai bersih, sebab ini dah proses yang hampa perlu buat selalu. Kalau hampa tak cuci bahagian bawah ni, dia punya minyak
okey, dia akan berkumpul dalam dia punya tubing yang saya pernah tunjuk kat hampa pada bahagian bawah tu. Dia akan berkumpul, kalau hampa tak buang dia akan naik sampai ke bahagian atas, okey, dan dia akan mula kacau hampa punya throttle body nanti bila dia dah sak minyak balik lah. Okey, sepatutnya yang masuk dalam throttle body kita ni hanyalah angin, okey, bukan habuk dan bukannya kotoran yang lain lah seperti minyak, ayak dan sebagainya. Sebab tu bahagian ni kalau hampa nak buat modifikasi, hampa perlu hati-hati sama ada hampa nak sunatkan dia punya inlet ke. Yang tu saya tak pernah buat, jadi saya tak berani nak bagi sebarang komen, sebab mungkin kawan-kawan kita yang pernah buat, mereka tahu result dia memang better lah. Sebab motor ni kalau angin masuk banyak, cantik, lawa, memang dia punya performance untuk pick up dan juga top speed memang akan baik lah. Tapi kalau angin kurang masuk, dia punya respon pun akan lebih lembab sikit lah, okay, untuk hampa dapatkan top speed. Sebab tu kalau hampa tengok penggunaan yang saya tunjukkan ke hampa, pada mula-mula dulu saya pakai air filter standard, lepas tu saya tukar kepada Espada yang paling lawa. Okay, sebelum tu lagi kalau hampa tengok dalam episod sebelum ni, saya pernah pakai jenis Apido yang mana dia punya air filter tu sangat kecil. Racing air filter tu memang tak cukup untuk bukan tak cukup untuk support, tapi tak cukup untuk filter kotoran yang masuk dalam kita punya airbox. Jadi kurang sesuai. Sebaiknya hampa pakai yang standard ataupun pakai yang jenis dia punya air dia lebih lawa, air intake dia lebih cantik, yang mana performance hampa akan insya-Allah lebih baik. Okey, sekarang ni hampa tengok saya dah cuci bahagian dalam ni. Okey, minyak dah habis kita cuci. Okey, yang kedua, yang seterusnya yang saya nak buat lagi adalah saya akan hidupkan enjin dan saya akan spray masuk kita punya throttle body cleaner ni masuk dalam kita punya inlet, okey, throttle body kita, dan kita akan biarkan dia untuk running sekejap lah. Okay, so kalau tengok sekarang ni apa yang saya nak buat, saya akan gunakan kita punya throttle body cleaner ni daripada Aeropack ni. Kalau hampa tengok saya beli daripada Mr. DIY. Okey, sekarang ni kalau untuk hampa yang mungkin biasa buka, hampa dah buka bateri, memang hampa takkan boleh buat proses ni. Tapi untuk sekarang ni, macam saya, kalau hampa tengok saya boleh hidupkan motor kita, dan kita perlu ref dulu baru kita sembok masuk dalam kita punya intake. Dia akan matilah. Okey, kalau hampa sembok banyak macam tu. Okay, kita akan start dia. Bila hampa dah buat proses ni, kita akan biar dia idle, okey, selama 1 atau 2 minit, bagi dia running dulu. Okey, sekejap lagi kita akan sembok balik. A few moments later. Okey, so untuk proses kedua ni saya akan buat deep cleaning. Saya akan masukkan lebih dalam lagi kita punya throttle body cleaner ni. Okey, kita akan sembok masuk terus ke dalam kita punya throttle body. Tadi kita just sembok ke bahagian luar intake dia saja. Okey, yang ni hampa kena ref lebih kuat lagi nah. Bila kita ref kuat, enjin tak akan mati lah. Okay? Jadi kita dah sembok bahagian dalam. Cukup setakat tu untuk kita cuci kita punya throttle body. Okay? Sebab kalau kita nak buat cucian yang lebih baik lagi, kita perlu buka dan kita perlu cuci secara thoroughly, untuk kita biar kotoran yang dalam tu semua bersih. Kita kena buka lah. Tapi ini adalah untuk basic saja kita buat cuci menggunakan throttle body cleaner ni. Okey, so kalau tengok sekarang ni, alhamdulillah kita dah selesai cuci bahagian dalam kita punya airbox. Okey, dan juga kalau tengok bahagian dalam kita punya throttle body tadi, saya dah sembok masuk throttle body cleaner. Alhamdulillah bahagian ni selesai. Jadi itu adalah basic lah cara macam mana hampa nak cuci airbox dan juga macam mana hampa nak cuci throttle body. Kalau hampa nak tengok yang full video saya buat sebelum ni, hampa boleh tengok dalam video yang sebelum ni. Okey, jadi sekarang ni apa yang saya nak kongsikan dengan hampa tentang macam mana kita nak cuci air filter yang jenis ni dan juga yang jenis ni. Okey, sekarang tengok kat depan saya ni adalah antara 3 jenis air filter yang saya pakai paling lama lah. Sebelum ni saya pernah pakai yang jenis Apido Racing yang kecil tu. Yang tu saya tak mau cerita dah sebab yang tu memang saya
tolak tepi terus. Okey, ini adalah 3 jenis filter yang saya pernah pakai, dan sehari ni saya takkan cerita tentang dia punya performance sebab sebelum ni saya dah cerita. Okay, untuk episod kali ni saya hanya nak kongsi macam mana cara untuk kita cuci ketiga-tiga jenis air filter ni. Okay, untuk air filter yang pertama ni adalah yang jenis genuine yang mai daripada kilang. Okay, kalau hampa beli yang ni memang ini sangat-sangat bagus untuk hampa pakai sebab dia punya material ni, kalau hampa tengok macam paper base ni, okay, dia punya material dia sangat lembut bahagian dalam, dan di luarnya dia cover dengan besi macam ni, jaring besi ni, sebab dia nak make sure yang dia punya bahagian dalam punya filter ni kukuh dan jadi tak ada masalah apabila hampa pakai nanti. Okay, sebab angin akan masuk daripada bahagian dalam dan dia akan keluar daripada bahagian sini. Jadi di sini terdapat hampa punya intake untuk throttle body, dia akan sedut angin yang bersih daripada bahagian dalam airbox masuk ke sini. Okay, jadi kalau hampa tengok ni memang dia punya proses filter dia sangat bagus. Jadi untuk hampa cuci, memang untuk cuci dia punya jenis air filter ni hampa perlukan chemical lah. Okey, kalau hampa basuh pakai sabun boleh, okey, tapi hampa perlu pastikan sabun yang hampa gunakan tu bukan yang jenis sabuk, sebab kalau jenis sabuk ni apabila hampa guna, bila hampa basuh nanti dia akan kering dan dia akan mula melekat di bahagian kita punya filter ni, dan dia akan blocking. Sebenarnya itu yang kita nak bagi tahu kepada hampa yang mungkin nak cuci menggunakan sabun sabuk. Kita tak berapa nak galakkan, sebab bila hampa cuci dia akan melekat, dia akan kering. Kalau hampa basuh tak cuci, dia akan melekat ni di bahagian tengah-tengah ni ataupun di bahagian celah-celah ni, dia akan melekat. Dan apabila hampa basuh, okey, hampa perlu pastikan hampa cuci dengan betul-betul kering. Hampa perlu jemuk di tengah panas sampai dia betul-betul kering. Okey, kalau hampa tak bagi dia betul-betul kering, hampa terus pasang, mungkin dia akan menyebabkan hampa punya motor akan jadi semput, dan juga hampa punya plug akan mula basah. Okey, sebabkan air yang ada dalam ni dia akan terus masuk dalam throttle body dan dia akan efek hampa punya combustion system. Itu yang tak bagusnya. Okey, jadi hampa perlu cuci dengan air pun tak ada masalah. Hampa nak cuci dengan chemical khas untuk cuci air filter pun tak ada masalah. Itu adalah lebih baik untuk hampa cuci yang jenis macam ni. Okey, untuk jenis yang kedua ni yang hampa tengok ni, dia adalah jenis besi. Okey, kalau hampa tengok ni, dia punya jaring besi ni memang sangat-sangat bagus sebab dia keras dan hampa boleh cuci berulang-ulang kali tanpa ada masalah, sebab dia punya rongga ni tak akan tertutup, kecuali kalau hampa gosok terlalu kuat, mungkin dia punya setengah bahagian tu akan rosak. Tetapi kalau hampa hanya gunakan bergigi ataupun apa saja chemical dan juga jenis sabun pun tak ada masalah jenis ni. Memang dia sangat-sangat bagus untuk reusable, dan juga untuk hampa cuci memang dia tak banyak songeh. Okey, cuma untuk sistem filtering dia memang sedikit kurang cantik disebabkan angin masuk banyak, terlalu lawas, jadi dia tak boleh nak capture sesetengah partikel yang terlalu kecil. Okey, sebab dia punya rongga ni agak besar lah bagi saya. Jadi minyak, air dan juga habuk-habuk kecil memang akan direct masuk dalam hampa punya throttle body. Itu yang kurang cantik apabila kita gunakan jenis air filter ni. Tapi dari segi performance memang dia ni memang paling padu lah. Okey, sebab air masuk terlalu lawas dan dia punya performance motor pun memang sangat-sangat cantik. Tapi untuk kita yang nak gunakan harian, memang saya kurang prefer yang ni, sebab hanya untuk short distance ataupun kegunaan jangka masa pendek memang yang ni adalah terbaik. Okay, untuk yang saya dah gunakan setakat ni, yang paling saya puas hati adalah jenis ni lah. Okay, kalau hampa tengok sendiri di sini, dia adalah jenis high flow air filter. Okay, memang angin dia sangat-sangat cantik. Dia punya intake dia, kalau hampa tengok, dia akan sedut. Okay, angin masuk daripada filter ni pada 7000 RPM, hampa akan dapat rasakan dia buka pada masa tu. Memang air dia sangat cantik, dan dia punya performance after 7000 RPM tu memang sangat-sangat saya suka lah. Okay, jadi sebab tu bila kita main atas highway, kita hanya perlu curi angin sikit-sikit saja untuk dapatkan top speed tanpa perlu tunduk. Okay, jadi air filter ni memang saya boleh recommend kat hampa. Hampa boleh basuh gunakan chemical ataupun boleh gunakan sabun jenis cecair. Okay, hampa boleh gosok bahagian luar dan juga dalam ni, tapi hampa perlu hati-hati, jangan sampai hampa rosakkan dia punya material ni, sebab bila dia dah berlubang ataupun dia dah terkoyak, nanti hampa perlu gantilah. Okey, sebaiknya kalau untuk mana-mana air filter, kalau hampa nak ganti baru, itulah yang paling baik. Tapi kalau hampa nak jimat, hampa boleh cuci. Okey, jadi dua yang jenis ni memang saya galakkan untuk hampa cuci. Yang satu ni boleh cuci, tapi dia perlukan teknik dan juga dia perlukan cara yang lebih baik untuk hampa cuci. Okey, untuk teknik yang saya nak gunakan hari ni hanya buat dry cleaning saja, sebab kalau tengok di sini habuk pun tak banyak. Yang hanya saya ketuk keluar tadi beberapa habuk batu lah. Okey, batu yang masuk sikit dalam ni. Cuma yang lain tu dia dah mungkin melepasi. Okey, tetapi dia lebih
orang kata apa, filter dia lebih baik berbanding dengan yang ni, cuma tak sebaik yang ni. Okey, itu dari sistem penapisan. Dia ni antara medium, okey. Penapisan yang medium, air masuk pun medium dan juga cantik lah. Okey, setakat ni untuk motor standard macam yang saya pakai standard, air filter ni antara yang paling saya recommend untuk hampa pakai. Okey, sekejap saya akan tunjukkan ke hampa kaedah macam mana kita nak cuci air filter ni. Okay, so dalam proses kita nak buat dry cleaning ni, jadi kita tak perlu risau tentang berapa jangka masa kita nak ambil, sebab kita tak perlu keringkan dia punya air filter. Jadi apa yang perlu kita buat hanyalah menggunakan kita punya beri gigi ni, kita perlu gosok di celah-celah bahagian sini sebab mungkin ada batu ataupun habuk yang melekat kat bahagian sini. Okay, kita nak bagi dia turun ke bahagian bawah. Okay, dan kita akan sedut menggunakan kita punya vacuum lagi, dan saya akan tunjukkan teknik macam mana hampa nak sedut menggunakan vacuum yang betul untuk hampa cuci air filter ni. Okey, jadi kalau hampa tengok sekarang ni kita dah kikih dia punya habuk-habuk yang ada dalam bahagian tengah-tengah kita punya filter ni. Okey, turun ke bawah. Sebab untuk hampa cuci lebih baik, sebab kalau ada minyak yang terlekat pada bahagian ni, hampa boleh basuh dia, okey, supaya dia punya rongga-rongga tu terbuka balik. Okey, itu adalah lebih baik. Okey, ini teknik untuk kita cuci. Luak pun sama. Okey, kita cuci macam ni sebab kita gunakan beruih ni, dia akan masuk ke bahagian celah-celah ni. Okey, jadi untuk hampa cuci lebih baik menggunakan apa dia punya chemical lah. Itu untuk cucian yang sebenarnya, tapi ini untuk dry cleaning ni hampa sekadar untuk buang habuk dan juga untuk kita open balik dia punya rongga-rongga yang mungkin dah tersumbat. Okey, ini proses pertama, iaitu kita hanya perlu bersihkan bahagian dalam. Okey, sekejap saya akan tunjuk bahagian kedua macam mana kita nak sedut keluar semua habuk daripada bahagian dalam ni. Saya ada sediakan plastik. Okey, plastik ni yang akan saya gunakan untuk masukkan kita punya filter. Okey, bila kita masukkan filter ke dalam plastik ni, okey, kita akan sedut, okey, menggunakan kita punya vacuum. Okey, hampa nak gunakan yang jenis cordless punya vacuum ataupun hampa nak gunakan yang jenis wired punya vacuum pun tak ada masalah. Okey, hampa perlu tutup macam ni. Okey, kalau hampa tengok sekarang ni, apabila filter kita ada dalam plastik, nanti udara yang ada dalam plastik tadi kita akan sedut menggunakan filter ni, dia akan masuk direct. Okey, dan dia tak akan ada leaking kat mana-mana bahagian. Kalau hampa tengok sekarang ni, kita akan mula sedut. Okey, jadi kalau hampa tengok plastik ni dah mula mengecut, jadi semua bahagian dalam ni kita akan dapat sedut masuk ke dalam kita punya vacuum. Okey, tanpa ada sekatan. Okey, kalau hampa buka secara open, hampa mungkin hanya akan dapat sedut setengah daripada habuk saja. Okey, tengok plastik ni dia betul-betul kecut macam ni. Jadi dia masuk semua udara yang ada dalam ni, dia direct masuk ke dalam kita punya vacuum. Okay, so yang ni adalah untuk compression. Jadi hampa kompreskan udara yang ada dalam tu, dia tak leaking, jadi dia masuk direct ke dalam kita punya vacuum. Kalau kita tengok sekali lagi, bahagian bawah ni memang alhamdulillah okey, bersih. Okey, bahagian dalam ni dia yang mana kalau ada habuk dia akan dapat sedut keluar. Okey, kalau tengok bahagian dalam ni memang semuanya bersih. Bahagian sini pun dia akan sedut tadi. Kalau hampa tengok dalam plastik, dia akan sedut masuk ke dalam kita punya vacuum. Okey, jadi untuk proses ni alhamdulillah dah selesai. Kita dah gunakan vacuum macam mana kita nak sedut habis semua habuk yang ada dalam kita punya filter masuk ke dalam vacuum. Okey, so alhamdulillah proses saya cuci saya punya air filter ni dah pun selesai. Sekejap saya akan pasang balik kat motor saya ni. Okey, jadi ini adalah antara contoh lah bagaimana kita nak buat proses untuk cleaning. Sama ada hampa nak cuci menggunakan chemical ataupun hampa nak cuci gunakan air, itu terserah pada cara masing-masing. Cuma proses akan ambil masa yang lama dan juga ambil masa yang singkat lah. Jadi untuk hari ni saya hanya buat dry cleaning. Kita just buat cuci vacuum saja kita punya filter ni untuk buang habuk yang ada. Sebab dia punya filter ni saya nampak kesan minyak pun tak ada pada bahagian dia punya filter, jadi masih boleh digunakan lagi. Jadi kalau dah tersumbat mungkin saya akan tukar baru lah. Okey, saya harapkan tips yang saya bagi pada hampa hari ni insyaAllah berguna, iaitu yang pertama tadi kita cuci kita punya airbox, yang kedua kita gunakan kita punya throttle body cleaner, kita dah cuci kita punya throttle body. Okey, dan yang ketiganya saya tunjuk bagaimana cara untuk kita cuci, buat dry cleaning untuk kita punya air filter. Saya akan teknik ni ataupun cara ni berguna untuk hampa cuba. Okey, sebab ini mungkin cara masing-masing. Okey, saya akan dapat membantu hampa memudahkan
dengan cara hampa macam mana nak buat maintenance untuk motor hampa sendiri. Okey, untuk episod yang akan datang, kalau hampa rasa perlukan penerangan daripada saya macam mana nak buat untuk maintenance ataupun refurbish kita punya meter, saya akan nak cerita dengan detail dalam episod yang akan datang. Tapi saya perlukan sokongan hampa untuk hampa bagi tahu sama ada apakah yang hampa nak tengok dalam video-video yang akan datang ni. Hampa boleh bagi cadangan untuk saya buat pada motor saya ni sebagai rujukan untuk hampa. Okey, saya harapkan kita akan jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino Channel. Assalamualaikum.